Elemen apa juga yang menentukan status satu hukum selain pada aspek bahasa, nasakh mansukh, asbabun nuzul, yang keempatnya apa? Maqasid syariah. Alhamdulillah Wan. Terima kasih Wan Nur Izni kerana peka dengan apa yang telah kita sebutkan dalam kuliah. So itu di antara elemen-elemen yang memberikan kesan dalam usaha kita nak menetapkan sesuatu hukum. So kita dah berbincangkan berkaitan dengan aspek bahasa. Sekarang kita masuk aspek nasakh mansukh. Itu sebagai pengenalan, dan cuba perhatikan seterusnya nota regaf 7.1 iaitu pengertian nasakh mansukh. Dari sudut bahasa, nasakh ini nun sin kha, nasakh nun sin kha ataupun NASAKH, nasakh ini boleh diartikan dalam bahasa Melayu sebagai penghapusan, perpindahan, penukaran dan juga penggubahan. Okey, itu yang dimaksudkan dengan nasakh. Okey. Sekejap Okey, saya ulang balik. Dari sudut bahasanya, nasakh ini merupakan terma ataupun istilah daripada bahasa Arab yang boleh diartikan dalam bahasa Melayu sebagai penghapusan, perpindahan, penukaran dan juga penggubahan ataupun pindaan. Dan dalam bahasa yang famous pada hari ini, kalau yang melibatkan undang-undang, contohnya di Malaysia, apabila satu undang-undang itu dipindah, nak dipindah, maka ia dikenali sebagai pindaan undang-undang. Maka dalam konteks ini bolehlah juga kita artikan nasakh itu sebagai pindaan kepada syariat Islam. Dan dalam bahasa Inggerisnya, pindaan ini ataupun nasakh ini boleh diartikan sebagai abrogation. Abrogation, abrogation, abrogation. Okey, sebagai suatu pindaan ataupun nasakh. Dan dari sudut istilahnya, an-naskhu ini bolehlah diartikan sebagai membatalkan sesuatu hukum dan amalan yang sedia ada dengan suatu hukum syarak berdasarkan dalil atau nas yang datang kemudian daripadanya. Okey, saya ulang balik. Membatalkan suatu hukum dan amalan yang sedia ada dengan suatu hukum syarak berdasarkan dalil atau nas yang datang kemudian daripadanya. Okey, ini yang diartikan sebagai nasakh ataupun dalam bahasa undang-undang sekarang ini kita sebutkan dia sebagai pindaan undang-undang. Dan istilah pindaan ini adalah satu istilah yang agak established, yang sering digunakan pakai bila ianya melibatkan kepada pindaan undang-undang yang terdahulu. Okey, setakat itu saya rasa semua boleh faham kan? Boleh kan? Wan, boleh Wan? Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Nafika. Okey, seterusnya kita pergi kepada 7.2 iaitu kehujahan an-nasakh. Okey, keharusan berlakunya an-nasakh adalah berdasarkan kepada firman Allah di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 106 dan surah An-Nahl ayat 101. Okey, kita lihat ayat-ayat tersebut. InsyaAllah saya akan bacakan kepada saudari. Okey, misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 106, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman,
yang berbunyi ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Okey, Allah berfirman ma nansakh min ayatin aw nunsiha, yang bermaksud apa sahaja ayat keterangan yang kami mansuhkan atau kami batalkan atau kami pindahkan atau yang kami tinggalkan atau kami tangguhkan, itu kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. So ini ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 106 ini menjadi dalil dan bukti bahwasanya harus berlaku nasakh ataupun pindaan terhadap hukum-hukum yang telah sedia terpakai sebelumnya dengan didatangkan dalil ataupun nas yang baru bagi menggantikan ataupun menetapkan hukum baru. Contohnya seperti mana yang saya sebutkan tadi dalam soal pengharaman arak. Okey, dan begitu juga dengan surah An-Nahl ayat 101 Allah berfirman wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Okey, Allah menyebutkan wa idza baddalna ayatan makana ayah, yang bermaksud dan apabila kami tukarkan ayat-ayat Al-Quran untuk menggantikan ayat yang lain yang dimasukkan, dan Allah memang mengetahui akan apa yang ia turunkan. So kedua-dua ayat ini Al-Baqarah ayat 106 dan An-Nahl ayat 101 menjadi bukti bahawa harus berlaku pindaan terhadap ayat-ayat Al-Quran, dan apabila berlaku pindaan terhadap ayat-ayat Al-Quran ini, ianya memberi kesan kepada hukum yang telah pun terpakai sebelumnya dan digantikan dengan hukum yang baru. Okey, semua boleh kan? Kita teruskan dengan 7.3 syarat an-nasakh. Okey, untuk mengharuskan sesuatu ayat Al-Quran itu dinasahkan dengan ayat yang baru, maka perlu ada syarat-syaratnya yang tertentu. Okey, nasakh itu merupakan kata nama. Ayat yang menasahkan dipanggil nasikh, dan ayat yang dipindah itu dikenali sebagai mansukh, itu atas wazan fi'il maf'ulun bih. Nasikh atas wazan isim fa'il, manakala mansukh adalah ayat yang dipindah, dan mansukh ini adalah atas wazan maf'ulun bih. Okey, di antara syarat-syarat yang perlu kita patuhi dalam kita melihat kepada elemen nasakh mansukh ini, di antaranya ialah hukum yang dinasahkan itu adalah hukum syarak yang bukan ditetapkan atau bukan telah diwajibkan kerana zatnya. Okey, contohnya perkara berkaitan dengan akidah dan iman. Selain itu, ia bukan perkara yang dilarang kerana zatnya, contohnya kufur. Begitu juga hukum akal yang telah tetap, contohnya setiap yang hidup pasti akan mati. Semua yang tersebut tidak mungkin dapat dinasahkan lagi. Okey, so saya ulang balik. Yang pertama, syarat yang pertama ialah hukum yang dinasahkan itu adalah hukum syarak yang bukan ditetapkan atau bukan telah diwajibkan kerana zatnya. Okey, itu yang pertama. Syarat yang perlu ada dalam kita melihat elemen nasakh mansukh ini. Yang keduanya, hukum yang memasukkannya iaitu an-nasikh yang saya sebutkan atas wazan isim fa'il tadi, mestilah datang kemudian dan berasingan daripada hukum yang dinasahkan ataupun yang disebutkan dengan istilah mansukh atas wazan isim maf'ulun bih.
Okey, itu syarat yang kedua, iaitu hukum yang memasukkannya, iaitu an-nasikh mestilah datang kemudian. Of course lah kan, memang sepatutnya lah kalau nak berlaku pindaan, mestilah undang-undang yang akan meminda sesuatu yang terdahulu itu mestilah datang kemudian. Itu maksud dia, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ialah hukum yang dinasahkan adalah sabit dengan nas dan tidak ditentukan penggunaannya pada masa-masa tertentu sahaja serta tidak dikekalkan untuk selama-lamanya. Okey. Maksudnya yang ketiga ini, hukum yang dinasahkan adalah sabit dengan nas dan tidak ditentukan penggunaannya pada masa-masa yang tertentu. Okey, itu syarat yang ketiga. Artinya elemen nasakh mansukh ini perlu melihat bahawa hukum yang dinasahkan itu mestilah dia juga sabit dengan nas dan perkara yang dinasahkan itu tidak terikat dengan masa-masa yang tertentu. Okey. Ini merupakan syarat yang ketiga. Yang keempat ialah syarak an-nasakh mestilah berdasarkan syarak dan dengan hukum syarak. Okey. Cara an-nasakh mestilah berdasarkan syarak dan dengan hukum syarak. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima, nasakh mansukh ini mestilah berlaku dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Okey, nasakh dan mansukh ini mestilah berlaku dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Artinya tak bolehlah pada hari ini sama ada kita nak menggunakan contohnya kalau kita di Malaysia pada hari nak menggunakan parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Negara untuk memansuhkan apa-apa hukum yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Kita berhajat untuk nak meminda Al-Quran. Maka ini tidak boleh kerana nasakh dan mansukh ini hanya berlaku dalam zaman Rasulullah SAW saja, dan kerana memang apabila Rasulullah SAW telah wafat, maka dengan wafatnya Rasulullah maka terhentilah penurunan nas ataupun dalil, maka dengan itu juga ia membawa maksud terhentilah juga proses ataupun apa yang dikatakan nasakh mansukh ini. Okey, kemudian yang seterusnya, hukum yang dinasahkan adalah hukum yang berbentuk amali. Okey. Ini syarat yang seterusnya, itu hukum yang dinasahkan mestilah hukum yang berbentuk amali atau fiqh dan bukan berkaitan perkara akidah. Okey, kerana perbincangan kita ini adalah perbincangan yang berkaitan dengan usulul fiqh, maka sudah semestinya lah elemen nasakh dan mansukh ini juga berkaitan dengan hukum yang bersifat amali. Kerana fiqh ini memang dia merupakan satu perkara yang berkaitan dengan af'alul mukallafin, iaitu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Kerana sebelum ini dalam kuliah yang paling awal dulu saya telah sebutkan bahawa elemen ataupun Islam ini terdiri daripada aspek-aspek amalinya, aspek akidahnya dan aspek akhlaknya. Maka dalam soal nasakh mansukh yang dibincangkan dalam usul fiqh ini, maka ianya sudah semestilah membincangkan mengenai pindaan-pindaan yang berlaku terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Okey, itu di antara syarat-syarat yang perlu ada dalam kita membahaskan mengenai nasakh mansukh ini. Okey, setakat itu ada apa soalan? Ada apa soalan? Ada tak? Tak ada, Ustaz. Tak ada Boleh boleh faham
Boleh Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita pergi kepada proses berlakunya an-nasakh. Okey, proses berlakunya an-nasakh. Seperti mana dinyatakan di dalam nota ringkas itu, yang pertamanya penegasan lafaz yang menunjukkan an-nasakh. Okey. Maksudnya di sini kita boleh memahami berlakunya nasakh itu apabila terdapat penegasan lafaz yang menunjukkan berlakunya proses nasakh mansukh ini. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 866. Okey. Allah SWT berfirman, Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biiznillah. Okey, ini adalah surah Al-Anfal ayat 66 di mana ayat ini merupakan ayat yang menasahkan atau menjadi nasikh terhadap penetapan hukum terhadap orang Islam yang mesti menentang atau melawan orang kafir yang nisbahnya 1:10. Seperti mana dalam surah Al-Anfal ayat 65, di mana sebelum ayat Al-Anfal ayat 66 ini Allah ada menyebutkan di dalam ayat Al-Anfal 65 Allah menyatakan iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. So ayat Al-Anfal ayat 65 ini telah dinasahkan dengan Al-Anfal ayat 66. Okey, itu maksudnya Al-Quran mendatangkan nas ataupun dalil secara tegas untuk menunjukkan memang berlakunya nasakh mansukh. Okey, yang keduanya ialah kenyataan pemansuhan daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada suatu ketika melarang sahabat baginda pada ketika itu untuk menziarahi kubur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan firman-Nya, "Nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Di mana hadis ini membawa maksud sesungguhnya aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka mulai pada saat ini ziarahlah kubur-kubur tersebut. Jadi artinya di sini di samping Al-Quran menggunakan lafaz yang nyata dan jelas terhadap berlakunya proses nasakh mansukh, yang keduanya kita juga boleh memahami bahawasanya berlaku nasakh mansukh itu melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana dalam hadis baginda yang saya bacakan tadi, yaitu Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum, sesungguhnya aku nahaitukum, pernah mencegah kamu an ziyaratil kubur, untuk menziarahi kubur, ala fazuruha, akan tetapi mulai saat ini ziarahlah kubur-kubur tersebut. Okey, itu yang kedua untuk kita mengetahui berlakunya nasakh mansukh ini. Yang ketiganya ialah penegasan melalui ijma' ulama bahawa salah satu daripada nasikh dan mansukh itu memang datang kemudian di antara satu sama lain. Okey, yang ketiganya kita juga boleh memahami bahawa berlakunya proses nasakh mansukh itu melalui
penegasan ulama bila mana para ulama bersetuju ataupun bersepakat untuk menyatakan bahawa telah berlaku nasakh dan mansukh dalam keadaan-keadaan tertentu bagi hukum-hukum yang tertentu. Okey, itu dia di antara beberapa cara ataupun metod untuk kita memahami berlakunya proses nasakh mansukh dalam penentuan sesuatu hukum. Okey, baik. Seterusnya kita berpindah pula kepada kategori an-nasakh 7.6. Okey. 7.6 dalam nota ringkas yang saya hantar kepada sesedari. 7.6 bentuk nasakh ataupun klasifikasi an-nasakh. Di dalam nota ringkas yang saya hantar kepada sesedari itu, saya ada menyebutkan bahawa an-nasakh itu boleh berlaku dalam dua keadaan, iaitu an-nasakh berganti dan juga an-nasakh tanpa ganti. So secara umumnya an-nasakh ini boleh berlaku dengan cara berganti dan yang keduanya dengan tiada ganti. Bagi an-nasakh yang berlaku secara berganti ini, maka ayat-ayat yang menasahkan ayat yang terdahulu itu didatangkan dalam bentuk hukum yang sama. Okey, didatangkan dalam bentuk yang sama. Okey, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Okey. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Okey, surah Al-Baqarah ayat 144. Okey, ini adalah satu contoh nasakh di mana berlakunya gantian hukum yang sama saja, kerana daripada ayat Al-Baqarah ini kita faham, ayat Al-Baqarah 144 ini kita faham bahawa ayat ini telah meminta supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat pada ketika tersebut untuk mengalihkan kiblat ataupun arah solat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah. Jadi perubahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah ini merupakan satu hukum yang mana gantian hukumnya adalah sama saja, iaitu cuma mengarahkan untuk mengalih ataupun merubah arah kiblat itu daripada Baitul Maqdis kepada Baitullahil Haram, yakni Kaabah. Okey, itu maksud dia nasakh berganti dengan gantian hukum yang sama. Kemudian yang keduanya, nasakh juga boleh berganti dengan gantian hukum yang lebih ringan. Okey, gantian hukum yang lebih ringan iaitu dengan menggantikan hukum lebih ringan daripada hukum yang dinasakhkan. Yakni hukum yang menasahkan itu adalah lebih ringan daripada hukum yang dinasakhkan, yakni yang dimansuhkan. Nasakh bentuk ini ialah yang mana hukum awal dan dahulu ada dalam nas Al-Quran. Contoh yang menyatakan berlaku an-nasakh jenis ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat 65, iaitu iyyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru. Al-Anfal ayat 65 ini digantikan dengan
Al-Anfal ayat 66 di mana Allah menyatakan al-ana khaffafallah. Jadi maksud Allah menggunakan istilah khaffafa, yakni Allah telah menggantikan dengan yang lebih ringan. Okey, itu maksudnya nasah berganti dengan gantian hukum yang lebih ringan. Dan yang ketiganya, bagi nasah berganti ini, kategori yang ketiga ialah gantian hukum itu lebih berat. Okey, artinya yaitu mengganti dengan hukum lebih berat daripada hukum yang dinasahkan. An-nasah bentuk ini berlaku sebagaimana firman Allah mengenai hukum pengharaman arak, iaitu konsep pengharaman arak yang diturunkan dalam 3 peringkat. Penjelasannya seperti mana kita dapat lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Allah menyebutkan dalam ayat ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Okey, surah Al-Baqarah ayat 219. Ini ayat yang pertama berkaitan dengan status pengharaman arak ini, di mana dalam ayat 219 Al-Baqarah ini tidak dinyatakan secara jelas mengenai pengharaman arak. Cuma Allah menyatakan qul fihi ma ismun wa kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Allah cuma menyatakan bahwasanya dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Yani dosa daripada arak dan judi itu lebih besar daripada manfaat. Kemudian turun ayat yang seterusnya, ayat yang menasahkan ayat Al-Baqarah 219 ini, bila Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Surah An-Nisa ayat 42. Surah An-Nisa ayat 42 ini menasahkan surah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 219, di mana An-Nisa ayat 42 ini Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hampiri solat dalam keadaan kamu mabuk. Dan ayat An-Nisa 42 ini masih lagi belum merupakan pengharaman yang total, kerana umat Islam pada ketika itu tidak dibenarkan minum arak hanya ketika mana untuk menghampiri solat. Tetapi kalau di luar pada waktu solat ataupun waktu solat masih lagi jauh, maka diharuskan untuk minum arak. Akan tetapi akhirnya bila turunnya ayat 90 daripada surah Al-Ma'idah, maka berlakulah pengharaman secara total terhadap minuman keras ataupun arak ini, bila Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 90 ini berfirman dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Okey, ini ayat ini Al-Maidah ayat 90 ini merupakan ayat yang mengharamkan minuman keras ataupun arak ini secara total, dan ia dikategorikan dalam kategori atau bentuk nasah dengan hukuman yang lebih berat, iaitu orang Islam tidak lagi dibenarkan untuk meminum arak walaupun sebelumnya mereka diharuskan untuk meminum minuman tersebut. Ini yang dimaksudkan dengan gantian hukum yang lebih berat dalam nasakh yang berganti. Okey, boleh faham kan? Said Umair boleh faham? Faham. Alhamdulillah, terima kasih Said Umair atas respon.
Seterusnya kita masuk kepada bentuk nasakh yang kedua, yaitu nasakh yang tiada ganti. An-nasakh yang tidak ada ganti ialah ayat-ayat atau nas yang telah dimansuhkan sudut hukumnya dan tidak ada apa-apa gantian dengan hukum baru. Okey, contohnya ialah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mujadalah ayat 12. Allah berfirman yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Surah Al-Mujadalah ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ayat ini Allah menyebutkan hukum bagi sahabat yang hendak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlulah membawa buah tangan. Ayat tersebut dan hukumnya dimansuhkan melalui ayat yang berikutnya, yaitu dalam firman Allah di dalam surah Al-Mujadalah ayat 13. Allah berfirman, "Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaikum." So ayat Al-Mujadalah ayat yang ke-13 ini menasahkan ayat yang sebelumnya dalam ayat Mujadalah ayat 12. Karena dalam ayat Mujadalah ayat 12 ini Allah berfirman yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sesuatu perkara, idza najaitumur rasula, maka faqaddimu baina yaday, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu memulakan penghadapan itu. Artinya ayat Mujadalah 12 ini telah menegaskan mengenai keperluan sahabat pada ketika itu jika ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah bersedekah kepada fakir miskin. Itu dalam Mujadalah ayat 12. Namun begitu ayat ini telah dinasahkan dengan ayat Al-Mujadalah ayat 13 bila Allah SWT menyatakan Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat, yang bermaksud adakah kamu takut akan kemiskinan disebabkan kerap kali kamu memberi sedekah sebelum memulakan penghadapan kamu itu. Kalau kamu tidak melakukan perintah itu dan Allah pun memaafkan kamu karena kamu tidak mampu. Jadi ayat ini menyatakan mereka yang ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu membawa sebarang buah tangan. Hukum dalam ayat tersebut sebelumnya dinasahkan tanpa sebarang gantian dengan hukum yang lain. Artinya tidak ada apa-apa perintah baru yang dikenakan kepada para sahabat yang ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana turunnya ayat yang ke-13 daripada surah Al-Mujadalah ini. Walaupun dalam ayat yang ke-12 ada meminta supaya sahabat untuk membawa barangan sedekah sebelum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu adalah bentuk-bentuk an-nasakh. Okey, seterusnya kita pergi kepada kategori an-nasakh. Saya terkedepan, sepatutnya kita bincang dulu kategori an-nasakh kalau ikut dalam nota ringkas tu. Okey, kategori an-nasakh dalam nota ringkas yang dikemukakan kepada sesedari disebutkan bahawa an-nasakh ini boleh diklasifikasikan kepada 4, iaitu an-nasakh sharih, an-nasakh dimni, nasakh al-kulli dan juga nasakh al-juz'i. Okey, Nur Afiqah ada tak? Nur Afiqah? Ada, Ustaz. Ada, boleh. So ada 4 kategori nasakh. Yang pertamanya ialah nasakh as-sharih, iaitu nasakh secara jelas, bermaksud
syarak menjelaskan dan menyatakan secara terang bahawa syariat kemudian membatalkan atau menasahkan syariat yang terdahulu. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pertukaran arah kiblat daripada Baitul Maqdis di Palestin ke Masjidil Haram di Mekah. Ini adalah kategori nasakh sharih, iaitu nasakh yang nyata ataupun jelas. Di mana Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 142 yang berbunyi, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Yang bermaksud orang-orang bodoh. Yani sayaqulu sufaha, as-sufaha adalah orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadap selama ini? Katakanlah wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah, maka ke pihak mana saja yang kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Kemudian Allah berfirman dalam ayat berikutnya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 144. Maka ayat 144 ini dengan secara jelas telah menasahkan ayat yang sebelumnya, yaitu dengan jelas meminta supaya Rasulullah dan para sahabat pada ketika itu untuk memalingkan arah solat baginda Rasulullah daripada menghadap ke Baitul Maqdis untuk mengubah arah kepada Masjidil Haram, yakni kepada Ka'bah. Itu maksudnya nasakh secara sharih, iaitu yang jelas, yang nyata, bahawasanya syariat yang baru datang itu membatalkan ataupun menasahkan syariat yang terdahulu. Yang keduanya ialah nasakh ad-dimni. Nasakh dimni atau secara kandungan bermaksud syarak mensyariatkan satu hukum yang bertentangan dengan hukum terdahulu sehingga tidak mungkin disatukan kedua-dua hukum tersebut melainkan dengan dibatalkan salah satu daripadanya. Ini maksud nasakh ad-dimni. Justru hukum terkemudian dianggap menasahkan hukum terdahulu walaupun ia tidak dinyatakan secara terang bahawa hukum terkemudian menasahkan hukum terdahulu. Contohnya kita dapat lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Surah Al-Baqarah ayat 180. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Al-Baqarah ayat 180 yang bermaksud kamu diwajibkan, kutiba alaikum, kamu diwajibkan, idza hadara ahadakumul maut, apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat. Idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik. Menerusi ayat tersebut, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 180 ini, Allah mewajibkan wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabatnya. Kemudian Allah mensyariatkan hukum yang bertentangan dengan hukum di dalam ayat tersebut dengan memaklumkan, dengan menghukumkan pembagian harta peninggalan si mati mengikut cara yang diterangkan dalam ayat mengenai pembagian harta persaka. Misalnya di dalam surah An-Nisa ayat
11. Dalam surah An-Nisa ayat 11, Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Jadi surah An-Nisa ayat 11 ini telah mendetailkan ataupun memperincikan pembahagian harta pusaka ini, walaupun ayat dalam surah Al-Baqarah 180 itu menyatakan secara umum mengenai pembahagian harta oleh si mati ataupun keluarga kepada si mati. Okey, itu maksud dia nasakh ad-dimni, iaitu satu nasakh di mana syarak mensyariatkan satu hukum yang bertentangan dengan hukum terdahulu sehingga tidak mungkin disatukan kedua-dua hukum tersebut. Okey, artinya ayat An-Nisa 11 ini telah pun menasahkan surah Al-Baqarah ayat 180 di mana dengan jelas dinyatakan bahawa surah An-Nisa ayat 11 ini memperincikan mengenai pembahagian harta pusaka. Dan ayat ke-11 ini walaupun tidak dinyatakan secara sharih, ianya menasahkan ayat surah Al-Baqarah ayat 180, tapi dapat difahami bahawa surah ataupun ayat An-Nisa ayat 11 ini telah memperincikan mengenai pembahagian harta pusaka. Okey, itu kategori nasakh yang kedua, nasakh ad-dimni selepas nasakh as-sharih. Dan kategori yang ketiga ialah nasakh al-kulli. Nasakh al-kulli atau keseluruhan, kulli itu keseluruhan, bermaksud syarak membatalkan keseluruhan hukum terdahulu dan ia merangkumi setiap mukallaf. Okey. Contohnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 240. Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Yang bermaksud, dan orang-orang yang hampir mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi nafkah sagu hati, yakni makan, pakai dan tempat tinggal hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Surah Al-Baqarah ayat 240. Okey, hukum beriddah bagi perempuan yang kematian suami selama setahun yang dapat dipahami daripada ayat tersebut telah dinasahkan dengan ayat 234 surah Al-Baqarah juga, di mana di dalam ayat 234 ini menjelaskan dan menunjukkan masa beriddah bagi perempuan yang kematian suami adalah selama 4 bulan 10 hari sahaja. Okey, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 ini dengan ayat yang berbunyi, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Yang bermaksud, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Okey, ini adalah contoh bagi nasakh al-kulli, iaitu syarak membatalkan keseluruhan hukum tersebut, hukum terdahulu, dan ia merangkumi setiap mukallaf. Okey, itu maksud nasakh al-kulli. Manakala kategori yang keempat adalah nasakh al-juz'i, iaitu nasakh al-juz'i ini bermaksud sebahagian, iaitu syarak telah mensyariatkan hukum secara umum yang merangkumi setiap mukallaf, kemudian syarak membatalkan hukum tersebut
untuk atau terhadap sebagian mukallaf sahaja. Okey, nak faham kita lihat ayat Al-Baqarah 234 ini. Allah menyebutkan walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Okey, dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Ayat dan hukum ayat di atas diturunkan secara umum, iaitu iddah bagi perempuan kematian suami sama ada ia mengandung atau tidak, ialah selama 4 bulan 10 hari. Okey, ayat ini umum kepada wanita yang sama ada mengandung ataupun tidak. Kan ada kematian suami, ada yang isteri dia mengandung, ada yang tidak. Dan turun ayat Al-Quran di dalam surah At-Talaq ayat 4, di mana ayat yang keempat daripada surah At-Talaq ini telah menaksahkan sebahagian daripada keumuman ayat di dalam surah Al-Baqarah 234, bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun. Di mana ayat At-Talaq ayat 4 ini telah memperincikan bahawa keumuman ayat Al-Baqarah 234 yang menyatakan bahawa iddah bagi wanita yang kematian suami itu adalah 14 hari itu adalah untuk yang tidak mengandung. Manakala yang mengandung hendaklah sehingga melahirkan anak dalam kandungan. Dan ini contoh bagi nasakh al-juz'i. Okey, alhamdulillah kita dah jelas mengenai kategori an-nasakh, iaitu yang terbagi kepada 4, nasakh sharih, nasakh dimni, nasakh kulli dan juga nasakh juz'i. Okey, dapat faham nak? Nurul Balqis? Terang nak? Kata tak? Faham, Ustaz. Alhamdulillah. Nurhana Syazwani? Nurhana Syazwani? Alhamdulillah. So jam sekarang dah menunjukkan pukul 1:04. So saya mohon untuk tangguhkan kuliah dan minta maaf atas gangguan kuliah kita yang awal tadi itu. Saya mohon maaf kerana tak tahu apa punca, apa masalah dia. Dan insya-Allah kita akan ada tutorial petang ni kan pukul berapa? 2. Pukul 2 So saya minta masa sikit Mungkin kita mula dalam pukul 2.15 boleh? Boleh, Ustaz. Boleh. Terima kasih. So terima kasih atas perhatian dan komitmen yang ditunjukkan oleh semua pelajar. Saya mohon maaf.